syafaat, kita mendambakan syafaat, kita menghajatkan kepada syafaat di akhirat nanti. Banyakkanlah baca Quran, sebab salah satu yang memberikan syafaat kita ialah bacaan Al-Quran kita. Kalamullah, Al-Quran merupakan kalamullah. Allah amat cinta, Allah amat suka mereka yang membaca kalimat-kalimatnya, mereka yang baca kalam-kalamnya. Tuan-tuan sekalian, perbandingan yang boleh saya berikan beginilah. Kalau kita, anak kita jauh belajar, tuan-tuan berada di Sabah di sini, anak kita mungkin belajar dekat Australia, ya, kita hantar mesej pada anak kita melalui WhatsApp, anak kita buka ada blue tick, tapi dia tak respon. Blue tick ada, dia tak respon. Kalau mungkin email tak nampak sangat, ni WhatsApp ada blue tick, kita tahu dia baca, tapi dia tak respon. Kita tanya soalan, dia tak jawab. Apa perasaan kita? Kita akan tertanya-tanya. Kalau perkara ini jadi habit, berkali-kali hantar mesej, anak kita tak terrespon, kita akan tertanya-tanya, kenapa anak aku tak ambil indah mesej yang aku berikan. Bagaimana tuan-tuan sekalian Allah memberikan mesej kepada kita melalui Al-Quran, kitab Al-Quran. Kita nampak Al-Quran, tapi kita tak respon, kita tak menghayati, kita tak baca dan kita tak menghayati. Kalaulah kita suka orang membaca mesej kita, orang yang kita sayangi baca mesej kita, kemudian respon terhadap apa yang kita hendak, Allah SWT memberikan mesej, dan Allah amat cinta, Allah amat suka untuk kita membaca dan menghayati, respon pada apa yang telah Allah perintahkan. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wahafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya, bercakap benda-benda yang betul ataupun diam daripada bercakap perkara yang tak elok. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia cakap yang benar ataupun diam. Al-Imam An-Nawawi dalam menafsirkan hadis ini menyatakan bahawa Allah menggandingkan menjaga mulut dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Ini bererti sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ialah orang yang menjaga mulutnya. Seandai kata orang itu tidak menjaga mulutnya, sentiasa cakap celupa, sentiasa bercakap benda yang tak elok, kita boleh persoalkan balik darjat keimanannya. Tidak mungkin seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak menjaga mulutnya. Itu kelompok yang kedua, wahafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, dan orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan di bulan Ramadan ni tuan-tuan, waktu saat kita nak berbuka, rata-rata memang kita kelaparan. Setelah kita berpuasa lebih kurang 14 jam, saya akan huraikan fakta saintifik kaitan tentang puasa nanti, kita akan lihat banyak fakta-fakta yang berlaku. Cumanya nak gambarkan, kebanyakan manusia di dunia ini berpuasa lebih kurang 14 jam. Ada yang 12 jam, ada 14 jam, ada yang sampai 16 jam, ada yang sampai 19 jam. Tapi average 14 jam. Memang kita dah lapar. Jadi di antara kelebihan memberikan makanan pada orang yang lapar, terutamanya di bulan puasa, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan orang yang berbuka puasa, kana lahu ajru, dia akan dapat pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang tersebut. Allah pertentuan. Kalau kita lah berikan makanan pada orang yang berbuka puasa, mungkin puasa kita ni tak sempurna, ya, ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, kita kurang jaga mulut kita, kita kurang jaga amalan kita, tapi kita beri makanan pada orang yang berpuasa dan orang ini puasa dengan baik, subhanallah, kita akan dapat pahala seperti mana pahala orang itu berpuasa. Jadi berebut-rebutlah tuan-tuan, saya galakkan berebut-rebutlah tuan-tuan untuk sumbangkan walaupun sedikit ke mana-mana tempat untuk kita buat program berbuka puasa. Moga-moga dia dapat memberikan ganjaran pahala untuk kita semua. Yang keempat, kelompok yang keempat yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan hari ini ialah wasaimu fi syahr Ramadan
Kelompok yang keempat, yang amat dicintai, yang amat dikasihi oleh syurga ialah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada orang tuan-tuan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan kerana ada bazar Ramadan. Ada orang bergembira dengan bulan Ramadan sebab dah dekat dengan raya. Ada orang bergembira dengan bulan Ramadan sebab banyak program berbuka puasa. Kalau itulah ada terselit dalam niat kita, kita betulkan sikit. Kita betulkan niat kita menyambut bulan Ramadan untuk mendapat keredaan Allah SWT, untuk mencapai darjat taqwa, dan berusahalah berpuasa dengan sebaik mungkin. Moga-moga kita termasuk kelompok yang dicintai oleh syurga, golongan yang dicintai oleh syurga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, Allah SWT memberikan suatu arahan, suatu perintah, memang ada kebaikan untuk manusia. Wa yuhillumut tayyibat, Allah menghalalkan perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu khaba'ith, dan Allah mengharamkan perkara-perkara yang tak elok. Dan di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT ialah puasa. Mungkin saya tak banyak bicarakan tentang hadis-hadis berkaitan puasa. InsyaAllah ustaz-ustaz lain akan bicarakan perkara ini. Tajuk yang diberikan ialah puasa dan kesihatan. Apa kaitan